perkataan tala'a, terbit, keluar mari kepada kami seorang lelaki. Siapa? Jibril. Jadi berdasarkan hadis itu tuan-tuan, kalaulah orang tanya, bolehkah malaikat menyerupai atau malaikat datang dalam wujud bentuk dia tukar jadi orang, bolehlah. Dan memang itu dilakukan oleh Jibril ketika dia datang jumpa Nabi. Cuma apa dia? Malaikat ni bila dia nak mari, dia tukar jadi orang. Dia boleh tukar. Dan banyak hadis yang menunjukkan dia jadi orang. Seperti dalam hadis Al-Aqra' Abras wa A'ma, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kisah 3 saudara, si botak, si kusta dan si buta. Siapa yang mari jumpa mereka? Malaikat, tapi dalam bentuk orang. Jadi malaikat boleh mari. Dan tuan-tuan, malaikat ni dia mari dalam bentuk orang yang berjantina lelaki. Tak ada riwayat perempuan. Pernah tak malaikat ni dia mari dalam bentuk perempuan? Tak ada. Sebab itu ada di kalangan ulama yang kata bolehnya lelaki kirim salam kepada wanita di atas apa? Di atas sebab apa? Hujah apa? Boleh tak orang lelaki kirim salam ke orang perempuan? Boleh ke tidak? Boleh. Apa hujah dia? Jibril kirim salam kepada Aisyah melalui Nabi. Ada tak syariat kirim salam? Adalah. Tadi kita sebut Jibril kirim salam. Maknanya boleh tak kirim salam? Ada tak dalil? Ada. Berdasarkan kepada perbuatan Jibril kirim salam kepada, walaupun pada hakikatnya malaikat ni ada jantina atau tidak? Malaikat tak ada. Tetapi pada kebiasaannya apabila dia mari jumpa Nabi atau dia dihantar untuk jumpa dengan manusia, dia akan jadi lelaki. Seperti kisah tetamu Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Kan mereka pergi jadi tetamu Nabi Lut. Mereka jadi laki ke perempuan? Laki. Tu yang kaum tu nak pakam tu. Sebab mereka jenis kaum sejenis Nabi Lut. Demikian juga Al-Quran cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim. Dia datang sebagai orang lelaki. Jadi Umar kata, cuma tuan-tuan, orang kita ni bila dia dapat kirim salam, dia tak hidupkan satu sunnah. Kita bila orang kirim salam, kita jawab Waalaikumsalam. Dia kena jawab kepada orang yang kirim dan orang yang bawa. Wa alaihi salam wa alaika salam. Kepada dia yang bagi salam dan kepada hang yang bawa salam.
Hi itu merujuk kepada dhamir, kata ganti nama orang yang tak ada lah, ghaib. Yang tuan-tuan duk dengar hu tu. Tu orang yang tak ada depan kita tu dia panggil huwa. Dia tu tak ada lah, lil ghaib. Tapi kalau duduk depan kita, anta. Kan, anta. Ka lah kan. Jadi wa'alaika wa'alaihissalam. Kadang-kadang kita jawab pada, tapi jawapan kita bila kum tu dia masuk semualah. Tapi dalam sunnah kita diajar untuk jawab kepada orang yang bawa dan orang yang kirim. Wa'alaikumussalam untuk dia dan wa'alaikumussalam untuk hang yang bawa. Sunnah. Kan? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kadang-kadang saya tengok sebahagian orang kita dia take for granted, dia careless. Quran ajar bila kita diberi salam, kita kena jawab setaraf atau apa? Lebih baik. Sekarang kita ada stiker tu kan, kalau orang tu bagi kita kena tengoklah dia bagi, dia tulis tu apa. Kalau dia tulis Assalamualaikum di stiker tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena jawab setaraf. Quran kata jawab sama ada sama atau lebih baik. Kalau dia kata kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullah, kita kata Waalaikumsalam, kita menyelisihi Quran. Benda ni kita nampak ringan, tapi sebenarnya Quran ajak. Bila Quran ajak, kecil ke besar? Besar. Quran ni kitab Ummul Kitab. Ummul Kitab, apa makna Ummul Kitab? Quran ni kitab induk, kitab yang terkandung benda-benda yang besar. Bila dia duduk benda-benda besar, apa yang disebut dalam Quran artinya benda besar. Baik, tang mana tadi kita? Tang hadis Umar. Jadi kata Umar, mari satu orang laki-laki yang kami tak la ya'rifuhu ahadun minna, siapa pun tak kenal. Orang luar, bukan local people, bukan orang tempatan. Ini orang luar. Tapi yang menimbulkan kepelikan, kata Umar, la yura alaihi atharun safar. Bukan juga orang luar, sebab tak nampak kesan orang luar. Kesan orang luar ni macam mana? Kesan orang musafir. Pertama, baju dia kedot. Tuan-tuan tengok baju kedot tak? Siapa yang kedot bukan orang baru. Nak main masjid, streka lah. Ini berketang, dia kata passion, kenyuk. Janganlah bila kita orang laki-laki main baju kedot, orang akan kata apa? Bini kita balung. Malulah bini. Yang bini pun iron lah, laki nak main masjid, dia duduk langut pukul 7. Bukan hak ni pasal dia main. Iron bagi elok, orang tengok, oh rajin bini dia kan. Dapat pahala bini nak main, laki nak main masjid. Quran kata khudhu zinatakum, bila mari masjid ambil perhiasan pakai yang elok, smart. Pasal apa kita pergi tempat lain smart? Kita pergi kenuri, kita tak orang tengok baju tak elok. Kita kena jaga pasal ini masjid. Kita nak menghadap raja segala raja. Baik. Kemudian kata Umar,
La yura alaihi atharun safar. Kami tak nampak, kata dia ni tanda orang luar. Bukan orang sini, tapi nak kata orang luar pun nampak smart. Sehingga kan ulama yang syarah hadis ni kata Jibril ajar adab nak mari menuntut ilmu. Daripada hadis ni ulama keluarkan faedah apa dia? Ulama telah keluarkan faedah Umar telah ajar bagaimana sikap, etika, adab seorang talibul ilm. Orang yang nak pergi mengaji ni dia kena macam mana? Dia kena smart. Umar kata bayadus thiyab, baju dia putih, bersih. Nampak? Pasal dia nak mari dekat Nabi ni, mari buat apa? Mari mengaji, mari mengajar. Jadi ada orang yang pi mengaji dengan ada orang yang pi mengajar, dia kena jagalah. Sebab tu orang yang nak mari mengajar pun kena pakai elok-elok. Jangan duk pakai ikut dan. Kan? Orang yang nak mari mengaji pun kena pakai elok. Kemudian kata Umar, sawadus sya'r, rambut dia sya'run. Kalau syair kalau sya'run rambut dia hitam melegam, maksudnya dia buh minyak rambut sikat elok. Nampak? Sawadus sya'r, rambut dia hitam. Mari kepada Nabi. Lepas tu dia duduk. Tengok. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi faqal ya Muhammad. Mari duduk smart, segak, rapat lutut, bertemu lutut dengan lutut. Maknanya duduk depan. Dia kata ya Muhammad. Hei Muhammad. Ya tu dia panggil lah, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam, anil iman, anil Islam, anil ihsan. Kan yang kita mengaji tu. Jadi tuan-tuan kena ingat, apabila kita belajar tentang al-jannah, syurga, tajuk kita di masjid ini berkaitan dengan syurga, dia duduk di bawah rukun iman. Jangan duk buat leceh orang Penang kata. Syurga duduk tajuk mana pun tak tahu. Orang tanya syurga ni rukun iman ke rukun Islam? Syurga duduk bawah rukun iman ke rukun Islam? Dia duduk di bawah rukun iman. Tapi dalam 6 tu tak sebut syurga pun. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Syurga mana? Di mana syurga? Duduk bawah mana syurga? Syurga duduk di bawah beriman kepada akhirat. Kerana syurga ialah kehidupan dunia atau akhirat? Akhirat. Sebab itu bila kita belajar tentang rukun iman, bila mari kepada bab beriman kepada hari akhirat, salah satu benda yang kita akan belajar, kita akan dengar ialah tajuk syurga, neraka. Jadi yang tuan-tuan mari mengaji ni, mengaji akidah. Tadi dia kata rukun iman, lepas tu dia kata akidah. Kan? Akidah dengan iman tu benda yang sama lah. Kadang-kadang orang mengaji apa? Dia tahu pergi mengaji apa? Tauhid. Tauhid tu juga, bila kita kata kita belajar rukun iman, kita juga belajar tauhid, kita juga belajar akidah, benda yang sama.
Kan? Kuliah apa ni? Pasal tu di masjid pun dia kena tahu kuliah apa ni? Kuliah akidah. Kuliah fiqh. Jadi orang yang bila dia mai, yang ni penting juga, kadang-kadang ustaz tu mengajar kuliah akidah. Dia kata, pasal apa ustaz ni tak ajak bab semayang? Tak tahu. Yang ni pun masalah besar tau. Dia kata, pasal apa aku duk pergi kelas ustaz tu, dia tak ajak semayang. Ajak apa tak tahu. Dia ajak akidah. Akidah ni tentang syurga, tentang hari akhirat, tentang titian sirat, tentang mizan. Tu tajuk-tajuk akidah. Tak ada lah bab semayang duha. Tuan-tuan takkan jumpa lah semayang duha. Semayang duha duduk dalam kitab, duduk dalam tajuk ibadat. Jadi itu penting juga. Kadang-kadang kita belajar banyak ni, kita tak tahu apa pembahagian tajuk. Nampak? Baik. Okey, jadi jelas kepada kita benda yang kita akan dengar dan kita akan sentuh di dalam kuliah-kuliah kita di sini, dia berhubung dengan akidah. Akidah terhadap hari akhirat. Di dalam hari akhirat itu, tuan-tuan, adanya suatu tajuk yang diletak oleh ulama berhubung dengan syurga dan neraka. Syurga dan neraka ini apa dia? Balasan yang Allah sediakan kepada kita. Dan ini adalah matlamat akhir kehidupan kita. Kita nak pergi ke mana, tuan-tuan? Kita dah sebut banyak kali. Kita nak balik kampung kita. Kita nak balik asal usul kita. Di mana kampung kita? Tuan-tuan pergi kerja di Kuala Lumpur, orang akan tanya, asal mana? Walaupun tuan-tuan dah cakap KL. Saya asal Kok Diang. Baru lagi cakap kan. Tuan-tuan bila jawab, bila orang kata asal tu merujuk kepada apa? Kalau orang tanya asal tu, dia merujuk kepada pak kita orang mana, betul tak? Atau saya salah? Kalau orang tanya kita hang asal mana, dia merujuk kepada asal usul kita. Artinya apa? Asal nenek moyang kita. Asal. Dia kata hang orang mana? Saya duduk di Arau. Asal mana? Asal Kangak. Pasal pak saya, mak saya. Contoh macam itulah asal usul. Kita bila kita tengok asal usul kita, kita kena tengok nenek moyang kita asal mana? Kan? Pasal itu kita kata kita nak balik asal kita. Kita nak balik kampung kita, iaitu syurga. Kita nak balik ke situ. Dan sekarang tuan-tuan, yang kita bimbang, yang kita takut, yang menjadi perhitungan saya dan tuan-tuan, kita risau salah kampung. Macam baru ni, bukan baru ni lah, kemarin kan sesat, ada hamba Allah sesat di hutan, tak dapat cari jalan balik. Alhamdulillah sudah ditemui dan dia dapat dibawa balik kan. Saya pun duk tengok, duk baca, risau jugalah. Tapi saya tengok tak ada lagi lah. Risau apa? Bukan boleh orang kita. Sekejap lagi dia keluar, disembunyikan. Ni Tuan Haji Jasni duduk lautan. Saya dah pergi dah rumah dia, lautan. Tahun ni dia tak panggil saya pergi sebab Rayyan tak ada. Dia duduk lautan. Hutan dah lama saya pergi. Tapi mungkin bunian tak berkenan kat dia. Dia tak disembunyikan. Saya dah dengar contoh-contoh orang kita ni disembunyikan bunian lah, tak dibawa balik.
Tapi alhamdulillah 3-4 hari ni saya tak tahulah daripada laporan berita kita di Perlis ni tak ada kan. Kalau tempat lain harus ya. Apa dia? Tok Bomo. Pawang. Tapi alhamdulillah dalam misi menyelamat itu polis, bomba, pasukan keselamatan dan sebagainya yang jumpa. Tengok. Dan juga dengan bantuan orang-orang kampung lah. Tak ada kamu kalau tempat lain mai lah dengan buluh, dengan bonyok dia topong mai, dia topong kok nu sagi dia bawa keluar cerita ini mungkin ada terlanggar rumah puteri mana depa marah depa sembunyi, mungkin masa masuk tak minta izin penunggu gua. Tapi alhamdulillah tak ada lah cerita-cerita macam ni tuan-tuan. Sesat mungkin kerana hutan tu luas, mungkin kerana keadaan cuaca yang tak baik. Barangkali boleh tak ada perbuatan syaitan? Boleh jadi perbuatan syaitan. Sebab apabila kita nak masuk ke tempat-tempat yang seperti itu, kita diajar untuk membaca zikir. Bila kita pergi tempat-tempat yang macam tu, di hotel ke, di tempat-tempat yang kita baru nak masuk, apa kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita ajar anak-anak kita baca benda tu. Bila masuk hutan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada segala kejahatan yang diciptakan. Lagi kita boleh baca apa lagi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita melangkah masuk bismillah. Nampak? Baik. So tuan-tuan hadirin mukminin, kita kalau sesat di dunia macam tu, alhamdulillah boleh orang tarik balik. Tapi yang kita bimbang, yang kita minta setiap kali kita salat, apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Jalan Nabi. Untuk ke mana jalan ni? Mesti dia bawa kepada hujungnya. Mesti ada destinasi terakhir. Sebab tidak ada jalan yang tidak ada penghujung. Sebab itu Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau seperti orang yang bermusafir. Artinya orang yang ada dalam perjalanan. Jadi tuan-tuan, mari saya ajak diri saya dan tuan-tuan, kita sama-sama jalan. Tarik kawan-kawan kita kalau ada yang dah tergelincir, untuk kita sampai ke halaman kampung asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadirin mukminin, tajuk yang kita akan bincang yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini iaitu berhubung dengan, bila kita cakap tentang syurga ni, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, juga nabinya sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis. Apa dia? Banyaklah antaranya. Tajuk malam ni apa dia? Iaitu kita beriman syurga mempunyai darajat. Apa dia tu darajat? Tingkatan. Artinya syurga itu tidak berada pada satu level yang sama.
Syurga itu berbeza-beza. Kerana hakikat kepada manusia, insan sama atau tidak? Mana sama? Yang sembelih kambing dengan sembelih lembu sama ke tak? Mana sama? Orang yang salat di rumah dengan salat di masjid sama atau tidak? Sama atau tidak, tuan-tuan? Tak sama. Jadi sebab itu, perbezaan amalan, perbezaan keimanan, perbezaan taqwa membawa kepada perbezaan kedudukan di dalam syurga. Tak kalah tuan-tuan yang rajin sembahyang nak sama dengan saya yang balok ni. Tak kalah nak sama orang yang korbankan jiwa dia, korbankan nyawa dia, korbankan harta dia dengan orang yang kedekut. Takkan sama. Kalau sama, tuan-tuan, tak adil lah Tuhan. Maka sebab itu Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, dan Allah telah sebut, Nabi telah sebut di dalam hadis, syurga itu darajat. Nanti saya akan baca, tapi saya nak bagi tuan-tuan clear dulu bab itu. Dalam kehidupan dunia ni pun apa? Kita dibeza-bezakan oleh darjat. Kita tak sama antara dua darjat. Salah ke? Tak salah lah. Cuma jangan bersalah tak kalau kita ni berbeza darjat, ada darjat, kan? Tak salah. Cuma jangan sombong, itu saja. Macam naik kapal terbang, ada kelas ekonomi, ada kelas yang mahal sikit, kan? Hospital pun sama, ada hospital kelas 3, ada hospital first kelas, kelas 1. Tak ada masalah. Cuma jangan sombong. Jangan sombong, kan? Baik. Jadi tuan-tuan, tak apalah kita di dunia ni tak ada masalah lah. Perbezaan darjat ke, perbezaan apa ke, itu hanyalah kehidupan dunia. Kehidupan akhirat ni kita kena pulun lah. Sebab akhirat ni dia tak tengok kepada darah. Mungkin di dunia dia berdasarkan darah. Kita berbeza dasar darah. Bukan darah A, O, B tu. Darah, mungkin ada darah bangsawan, mungkin ada darah rakyat biasa. Itu tak ada masalah. Dunia kita hormat, iktiraf. Mungkin dari sudut ilmu, mungkin dari sudut pangkat, tu no problem. Mungkin dari sudut duit, biasalah kan. Siapa yang ada duit, dia lebih sikit. Macam orang pergi haji, tak salah. Dia ada duit, dia beli yang mahal untuk dia selesa. Duit yang halal, kan? Dia pilih pakej mahal. Tak apa, dia mampu. Yang kita tak mampu, ambil pakej cara tak mampu. Takat mana boleh, janji boleh pi. Pasal Padang Arafah tu sama ya. Kan? Ada orang tanya, dia kata, apa hukum pi Mekah guna pakej? Saya kata, benda tu bukan beza haji. Tuan-tuan kena faham. Pakej tu beza apa? Beza kapal terbang, beza kemudahan. Haji sama tak? Sama. Tak ada siapa hang haji apa? Oh, hang jangan main dengan aku haji lain, dia haji lain. Dia haji 16,000, aku haji 100,000. Takkan sama. Tak. Di sisi Allah, Allah Ta'ala ada ukuran dia, ada nilaian dia. Yang kita sebut pakej-pakej ni, dia bukan membezakan haji tu, dia bukan membezakan ibadat itu. Arafah itulah yang mereka wukuf, Jamarat itulah yang mereka lontar, Kaabah itulah yang mereka tawaf. Tetapi yang pakej itu dari sudut kesenangan, kemudahan. Siapa yang mampu, ahlan wa sahlan. Jangan dia pergi sakau duit orang. Sudah. Kalau duit dia jual roti canai, dia kibak, dia boleh duit banyak, dia beli pakej mahal, tak apa, titik peluh dia, jangan duk kata apa. Dia tak hang pergi pakej hang kurang sikit pahala. Pasal apa? Pasal hang selesa
aku yang teruk ni pahala besar, Jahannam terus. Pasal apa? Pasal duk berasa bagus. Kita tak tahu. Kan? Allah yang akan nilai akhirnya. Pasal itu bagi saya, siapa yang mampu, pilah. Macam orang pergi umrah kan, duduk depan. Yang duduk depan ni pahala dia kurang ustaz. Pasal apa? Dia berjalan sikit. Yang kita ni berjalan banyak, pahala besar. Dari satu sudut mungkin betul, tapi kita tak tahu Tuhan nak kira macam mana. Boleh jadi dia nak duduk dekat tu pasal dia nak pergi kerak. Yang kawan ni mungkin duduk jauh, Jumaat tu ya dia pergi. Jadi tak payah duduk. Yang ni bukan urusan kita. Sat lagi duduk elok-elok kita dapat ibadah, mulut tak jaga, rosak. Kan? Itu sedikit lah. Pasal ada juga duk dengar dia duk banding pekeh nu pekeh ni. Yang ni urusan keduniaan, tak apa. Baik. Lepas tu ada pula yang pi dengan kapal terbang ni haji tak berapa nak kemah. Yang kemah yang pi haji kapal laut nu. Awak, yang kapal laut nu lagi teruk. Nak buat macam mana dah tak ada kapal laut. Yang ada kapal terbang. Kan? Bolehkah kita banding macam tu? Mungkin dari satu sudut iyalah. Pasal adalah beza, yang kapal laut ni lagi teruk, lagi susah. Tapi bolehkah yang tu penentu? Tak juga. Nampak tuan? Jadi yang nak tentukan ni Allah Ta'ala. Cuma kita kena sebutlah. Baik. Berikutnya nombor 1. Nombor 1. Dalil yang mengatakan bahawa syurga itu berbeza. Tapi syurga berbeza ni dia tengok apa? Tuan-tuan tak boleh beli ya, yang ni. Tak boleh beli. Dia tahu ustaz, hak yang Firdaus tu berapa tu? Yang ni tak boleh jual. Yang ni hak Allah Ta'ala. Cuma kita boleh beli dengan apa? Allah kata boleh. Allah tawarkan. Tuan-tuan boleh beli Al-Firdaus. Tapi dengan tuan-tuan infak di jalan Allah. Pasal itu penting duit ni dalam hidup kita ni, penting. Pasal duit ni untuk apa? Duit ni untuk beli syurga, tapi dengan cara yang betul lah. Bukan upah orang baca Quran, bukan upah orang sembahyang tu dah. Allah kata innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Quran kata wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang offer. Bukan saya nak rasuah, bukan saya nak candukan tuan-tuan, tak. Allah kata innallaha ashtara. Allah tawarkan jual beli. Apa dia yang Allah nak tawarkan? Allah suruh kita buat apa? Allah kata beri kepada Allah duit kamu. Beri kepada Allah duit kamu. Sebab itu kita bayar, kita korban itu untuk apa? Kita bayar 7-800 lembu tu, 3-4 ribu lembu tu. Ada yang beli semalam saya katakan 13,000 lembu sekor. Sekor lembu 13,000. Boleh beli 4 ekor, 3 ekor. Bukan mari lembu kita pun tengok, tak payah melih, kesian. Tulang rangka. Pasal itu dalam akad ni, salah satu benda yang kita nak kena clear dengan orang yang urus korban ni, bila tuan-tuan bayar 800, tuan-tuan kena make sure dekat dia, tuan-tuan kena tanya berapa harga lembu yang dia beli. Kita kena clear akad tu. Dia tak boleh ada gharar. Sebab tuan-tuan bayar 800 tu, tuan-tuan kena tanya 800 ni lembu berapa tu Imam? Lembu 2,000 ya. Dia kutip 8 kali 7 5,600 lembu harga lagi 3,600. Takkan beli plastik sampai 3,000. Pasal tu benda ni kena jelas. Pasal tuan-tuan beli tu, tuan-tuan beli daging bahagian korban. Dan di kalangan ulama, bila bab ini akad tu kena clear. Saya bayar 800 ni lembu anggaran berapa? Lembu anggaran yang kita akan beli 4,800.
Lebihan itu untuk pengurusan, untuk beli apa ni, ada, dia kena declare. Dan lebihan tu kalau ada, kita akan ambil sebagai untung. Dia kena redha, dia kena halus sampai tahu tu. Transaksi tu dia kena jelas, dia kena terang macam tu. Sebab itu kalau dia bayar 800 ribu, 2,000, itu telah berlaku penipuan. Tak boleh tau. Sebab ada gambar-gambar yang mereka buat main, tu dia main hantar lembu. Macam orang kata, order lain sampai lain. Pasal itu tuan-tuan kena celik ni, dia panggil apa? Fiqh muamalat. Fiqh dalam urusan ekonomi. Dalam soal jual beli, kita kena tahu kita beli tu apa, dia jual kat kita tu apa. Dengan pukul rata ya. Nampak? Dan kita boleh tanya, kita kena tanya, kena tahu pasal kita nak beli. Tu saya sebut, tak apalah dah lepas awak yang pihak abang hari ni, tak apalah, benda yang lepas jangan dikenang. Baik, sambung balik. Apa dia kata tadi? Allah Ta'ala kata perbezaan darajat. Sebab itu ulama bincang, dia ada beza kadar amalan seseorang. Pasal apa beza amalan ni? Pasal dia nak pi kepada beza syurga nanti. Tak tahulah kalau tuan-tuan yang jenis redha, saya Tuhan tak tahu mana pun tak apa. Boleh ujung-ujung pun syukur. Tak betul. Kerana apa? Kerana Nabi ajar sahabat untuk minta, pulun, raih. Tuan-tuan dengar, kita hanya qanaah tu faham no? Saya terang qanaah tak habis tajuk ni. Qanaah ni artinya padanlah dengan apa yang ada. Tuan-tuan, bila kita sembang, bila kita ajar soal qanaah, soal ithar, soal berpada dengan apa yang ada, soal mendahulukan orang lain, tuan-tuan kena ingat, dia dalam soal dunia, bukan soal akhirat. Dalam soal akhirat tak boleh ada ithar. Dalam soal akhirat tak boleh dahulukan orang. Saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan dapat peluang pergi haji. Tuan-tuan dapat peluang pergi haji. Tuan-tuan nak bagi ke orang ke tuan-tuan nak ambil? Bagi kat dia lah ustaz. Saya tak pergi tak apa. Tak boleh. Kalau orang tawar kat kita, sambang pergi. Tapi orang kita kalau pergi haji, memang dia offer. Dia tahan no, aku dapat. Cuba kalau pergi haknya. Pasal itu dalam soal sah, kita kena berebut, kita tak boleh bagi ke orang. Sian kat orang tua ni, bagi dia pergi dulu. Sian kat kau ni, bagi dia pergi dulu. Tak boleh. Dalam soal ithar, dalam soal kita mendahulukan orang dalam dunia ya. Dalam dunia kita dahulukan orang, tapi dalam soal akhirat, no. Dalam soal akhirat kita berebut nama di depan. Dalam soal akhirat kalau ada peluang akhirat, kita ambil. No way. Kalau hang mau, hang berebut, hang bulun. Tapi dalam bab dunia pula kita terbalik. Nampak? Baik. Saya nak baca kat tuan-tuan. Bila sahabat Nabi mari tanya Nabi, dia pun tak tanya benda kecil-kecil ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam soal akhirat kena tamak. Apa dia tamak? Tamak. Tuan-tuan kena tamak. Quran kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu bangkit berdoa tahajud di tengah malam dalam keadaan apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Pertama mereka takut, yang kedua mereka tamak. Tamak apa? Tamak apa? Syurga. Pasal itu benda-benda yang kalau orang offer kat tuan-tuan nak masuk syurga, macam kita baca hadis ha. Hadis yang mana Nabi SAW kata, ya nisa, wahai wanita al-mu'minat, wahai wanita yang beriman, tasaddaqna, bagi sedekah. Aku nampak hempa paling ramai dalam neraka. Depa buat apa? Depa lurut rantai. Depa lurut ni buang subang, cincin semua.
Sehingga ada ulama fiqh kata itulah dalil wanita boleh pakai, dalil wanita boleh pakai subang apa dia? Itulah kes itulah. Bila Nabi offer suruh derma, kemudian Bilal hampak kain, ada wanita yang cabut subang, ada wanita yang lurut rantai, ada wanita yang buang apa ni gelang. Nak habaq kata di zaman Nabi orang perempuan pakai apa? Pakai subang. Jadi bila Nabi minta depa bagi. Depa pulun nak masuk syurga. Depa tak mau pasal Nabi kata kalau hangpa tak bagi, aku tengok ramai orang perempuan dalam neraka. Oh, alang-alang ada masalah sikit. Ada masalah. Ada orang tanya, alang-alang sebut pasal gelang rantai. Ada orang tanya isu wanita pakai inai. Kita rasa jelas tajuk ni tentang wanita pakai inai ni clear. Pertama tuan-tuan, soal inai ni tuan-tuan kena ingat dia soal adah, soal uruf. Dia bukan ibadat, dia soal adat. Dan inai ni dia termasuk macam subang tadilah, dia termasuk perhiasan. Dan Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan wanita, dia tahu tabiat wanita. Ni dengar soal inai ni bagi clear. Dia ciptakan wanita dan dia tahu tabiat wanita itu suka kepada perhiasan. Orang laki-laki boleh pakai subang tak? Dia benarkan wanita pakai subang, tak benarkan lelaki. Dia benarkan wanita pakai emas, lelaki tak boleh. Pasal apa? Tengok, orang laki-laki boleh protes tapi oleh kerana mereka beriman, mereka tak protes lah. Yang duk banyak protes ni perempuan. Kan? Allah halalkan wanita pakai sutra, lelaki tak boleh pakai sutra. Saya habis sikit jawapan ni. Sebab apa? Kerana wanita tabiatnya mereka memang cenderung kepada berhias. Jadi Allah halalkan boleh. Inai termasuk perhiasan. Jadi orang perempuan nak pakai inai, pakailah. Bahkan di zaman Nabi ada riwayat satu orang perempuan dia suar tangan. Lepas tu Nabi tengok tangan tu kosong, tak ada inai. Nabi tak ambil lah. Nabi tanya, tangan laki ke perempuan? Tangan perempuan. Kalau tangan perempuan corak sikit, nak bagi beling dengan tangan laki. Jadi uruf tempat kita pun samalah dengan uruf tempat luar. Inai ni siapa yang pakai? Mai tengok tu dia, Tok Imam tanya Tok Bilal, elok inai? Tok Imam mai tanya Tok Bilal, elok ke inai saya ni? Tok Bilal kata, saya pun beli juga ni. Kita yang nak jadi makmum ni pun duk angkat celuk kain tahu angkat. Dia tak jadi. Maka sebab itu uruf wanita, lelaki tak boleh. Laki tak boleh pakai. Saya tahu orang laki-laki dia pakai 3 jari ke apa, elokkanlah. Pasal bila pakai orang suar tangan, dia nampak tangan perempuan. Baik perempuan yang kahwin, perempuan tak kahwin boleh pakai. Pasal itu perhiasan. Cuma elakkan fitnah. So bila orang tengok ni tangan Melayu ke tangan Hindu bagi belain sikit dah lah kan. Tangan mana boleh pakai? Tangan. Bisa bila orang tengok hidung, jangan sampai dia elok-elok buh ni lukis sampai bini kata, "Aku tak silap aku menikah dengan Melayu." Aci mana main rumah aku? Kalau dia jadi ketahuan macam tu, elok. Benda uruh ni jangan pening-pening lah. Kita azan, saat lagi kita perhabis sikit tajuk kita insya-Allah taala. Saya akan pergi secara ringkas lah. Tuan-tuan boleh note, tuan-tuan boleh cross check nanti di rumah. Makna tuan-tuan boleh semak balik di rumah insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan tengok di dalam surah Taha ayat 75 sampai 76.
Allah Subhanahu wa taala sebut wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dalam ayat itu Allah kata, sesiapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan mukminan, beriman, qad amila salihat, dan dia telah melakukan amal saleh, faulaika, bagi mereka itu lahumud darajatul ula, iaitu darjat yang tinggi. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, siapa yang ada tafsir Ibn Kathir boleh tengok ayat Taha 75. Kata Ibn Kathir, ay al-jannah dhat ad-darajat al-'aliyat wal-ghurf al-amanat wal-masakin at-tayyibat. Kata Ibn Kathir, mereka itulah orang-orang yang memperolehi tempat-tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Mereka itu mendapatkan syurga yang memiliki darjat-darjat yang tinggi, bilik-bilik, bilik-bilik yang aman, serta tempat-tempat masakin, tempat-tempat tinggal yang baik di syurga. Ibn Kathir kata, ad-darajat al-'aliyat, darjat-darjat yang berbeza. Syurga itu ada darjat-darjat yang berbeza. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kemudian kita tengok juga, saya baca hadis dulu. Saya baca Quran dulu. Kemudian tuan-tuan tengok pada hadis Nabi SAW. Tadi surah Taha ayat 75 dengan 76. Tuan-tuan balik juga tengok dalam surah Al-Hadid ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sebut, saya baca terjemahan dia, tidak sama, la yastawi, tak sama di antara orang yang membelanjakan hartanya dan berjihad sebelum pembukaan kota Mekah. Mereka itu lebih tinggi darjatnya daripada orang yang membelanjakan hartanya dan berperang selepas pembukaan kota Mekah. Sama ke tak? La yastawi. Sebelum Nabi tawan kota Mekah, Nabi dapat buka kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhulu, tengok manusia berbondong-bondong masuk, menanglah. Mekah ni bila dapat kira menanglah. Siapa yang berjihad, berjuang, berperang, bagi harta sebelum kota Mekah, yang tu A. Siapa yang bagi lepas takluk kota Mekah, lepas dah dapat kota Mekah, yang tu B, tak sama. La yastawi. Beza pasal apa? Panjanglah kalau kita nak syarah. Kemudian tuan-tuan tengok juga dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 95 dan 96. Allah ulang sekali lagi. La yastawi, tak sama. Tak sama siapa dia? Tidak sama orang beriman yang duduk di rumah, yang tidak berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa di atas orang yang duduk satu darjat. Orang yang duduk di rumah dengan orang yang pergi berjihad, sama ke tak? Tak sama. Kemudian Allah kata pula, Allah menjanjikan pahala yang baik, yakni syurga. Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, beberapa darjat daripadanya. Nampak? Jadi kata para ulama, dia ada 3 golongan. Satu, orang yang beriman tapi tak ikut berjihad, dia tak ada uzur. Yang kedua, orang yang tak ikut berperang tapi ada uzur. Yang ni atas sikit. Yang ni pasal apa tak pergi perang? Saja, bawah. Yang nombor 2 pasal apa tak pergi perang? Sakit, tak ada duit, tak ada orang nak jaga keluarga. Yang ni nombor 2. Yang paling hebat orang yang keluar berjuang di jalan Allah.
Kemudian itu dalam surah An-Nisa ayat 95 dan 96. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut tentang golongan yang disebut sebagai al-muqarrabun dan juga al-abrar dan juga as-sabiqun. Yang ini tentu akan jumpa dalam Quran, as-sabiqun, al-muqarrabun, al-abrar. Yang mana ketiga-tiga golongan ni berbeza antara satu sama lain. Kemudian tuan-tuan, yang akhir sekali kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari. Ini juga dalil bahawa syurga itu tak sama. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syurga itu ada 100 darjat. Kalau ikut hadis ni, syurga ada berapa darjat? 100. Hadis Bukhari ni ada 100 level. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai level yang 100 tingkat. Selalu kalau bangunan-bangunan yang mahal, hotel-hotel yang atas sekali itu dia panggil apa? Kalau tuan-tuan bisa pi lah, saya pun tak bisa pi, tengok dalam cerita lah. Yang atas sekali itu dia panggil penthouse. Dan penthouse ni dia tak pernah buah bawah, dia buah atas. Tak tahulah kalau tuan-tuan beli, dia kata bangunan saya mahal duduk bawah. Yang ni untuk uzur, sakit lutut. Dia tak boleh atas di bawah. Selalunya dia akan duduk tingkat atas. Lagi atas lagi mahal lah, kan? Nampak? Atas sekali tu level dia ada kolam lah apa segala lah, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Nabi kata apa dalam hadis ni? Nabi kata kullu darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Jarak di antara satu darjah nak pergi kepada darjah yang kedua, satu tingkatan nak pergi kepada tingkatan yang kedua, dia punya jarak dia tu, beza dia tu bainas samai wal ardi, sejauh langit dan bumi. Maksudnya tinggi, memang nampak jelas lah. Nabi kata satu level, nak pergi ke satu level macam langit dengan bumi. Nampak? Kemudian Nabi kata lagi, Nabi ajak kita. Nabi kata wa fa idza sa'altumullaha, yang paling tinggi sekali apa dia? Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Dan bila kamu berdoa kepada Allah, kamu mintalah al-firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'la, kerana ia adalah syurga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Pasal itu bila kita sebut al-firdaus, al-firdaus maksudnya yang sangat luas. Firdaus, syurga firdaus itu yang paling a'la, kata Nabi dalam hadis Bukhari, yang paling tinggi. Di atasnya arsh. Di atas syurga firdaus itu arsh Allah. Dan daripadanya terpancar sungai syurga. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang kedua riwayat Bukhari juga, Nabi kata apa? Saya baca terjemahan dia. Sesungguhnya penduduk syurga akan saling melihat antara satu sama lain. Yang bawah akan tengok yang atas. Yang bawah akan tengok yang atas, seperti mana mereka melihat bintang yang terang di langit. Tuan-tuan duduk bawah, tuan-tuan, kita dengan bintang dekat ke jauh? Jauh. Bintang tu besar tapi nampak kecil pasal jauh. Jadi Nabi kata orang yang duduk di tingkat bawah ni, dia akan tengok orang yang duduk tingkat atas macam dia nampak bintang tu. Tapi dia dengki tak? Tak. Pasal orang yang nak masuk syurga dah dicabut dengki dia. Dia akan tengok, maksudnya orang bawah tengok orang atas akan tengok yang bawah. Yang bintang tu siapa? Yang bawah kan yang atas? Yang atas lah. Tuan-tuan tengok bintang, tengok bawah. Yang tengok apa tu? Tengok bintang. Yang tu taik bintang. Yang bintangnya di atas. Hadis Bukhari. Kemudian sahabat tanya. Sahabat tanya. Nabi kata,
tingkatan tu. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, tilkal manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum, adakah yang paling atas itu tingkatan para nabi? Bolehkah orang biasa sampai kepada tingkatan itu ataupun hanya Allah khaskan untuk para nabi? Qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqu al-mursalin. Tak, sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah dan mengikuti jalan Rasulnya, dia boleh sampai ke tingkatan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, inilah apa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis tentang beza di antara darjat-darjat orang yang masuk di dalam syurga. Salah satu cara untuk tuan-tuan naik tinggi macam mana? Ni saya nak bagi petua ni. Petua ni ambil daripada hadis. Tuan-tuan nak naik level tu macam mana? Tuan-tuan nak naik darjat bagi tinggi macam mana? Tuan-tuan daripada duduk bawah nak pi tinggi, nak pi tinggi itu macam mana? Kalau dunia tuan-tuan boleh ikhtiar macam-macam cara. Tapi kalau akhirat nak naik satu ke satu, tuan-tuan kena tengok apa yang disebut di dalam hadis dan disebut oleh para ulama. Antaranya apa dia? Antaranya isunya iaitu kita akan ditentukan darjat di dalam syurga berdasarkan ayat yang terakhir kita baca. Maksudnya lagi banyak tuan-tuan baca, lagi tinggi kedudukan tuan-tuan di dalam syurga. Ini kata Al-Imam Al-Khattabi. Kita tengok, dia kata jaa fil athar anna adada ayyil Quran ala qadri darajil jannah. يقال للقارئ ارقى في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من أي القرآن فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة ومن قرأ جزءا منها كان رقيه في درج على قدر ذلك fayakunu muntaha al-thawab inda muntaha al-kira'ah. Dia kata telah datang di dalam riwayat-riwayat athar di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menyatakan bahawa jumlah darjat syurga ni sebanyak jumlah ayat Quran. Ayat Quran ada berapa? 6,000 lebih. Maksudnya syurga ada berapa? 6,000 lebih darjat. Kalau kita ambil riwayat ni. Kemudian dia sambung. Dikatakan, yuqal, dikatakan kepada orang yang baca Quran, qari ni, tuan-tuan semua ni yang baca Quran ni, naik darjat. Naik itu based on apa? Based on what? Berdasarkan apa? Tengok. Naiklah berdasarkan kadar ayat Quran yang engkau baca. Maksudnya semakin banyak, semakin tinggi ya. Tuan-tuan baca banyak mana? Naik. Tapi kalau tuan-tuan baca 2-3 ayat, tak kat tu. Tu, nampak? Maka sesiapa yang sempurna membaca seluruh ayat Quran, dia telah mendapat darjat yang paling tinggi. Nampak? Sesiapa yang membaca sebahagian Al-Quran, dia akan naik pada kadar ayat yang dia baca. Maka hujung akhir pahala darjat syurga itu berdasarkan hujung ayat yang tuan-tuan baca. Kata Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan. Dalam hadis ada sebut daripada Aisyah. Aisyah kata jumlah darjat di dalam syurga sama jumlah dengan ayat Quran. Sesiapa yang masuk syurga daripada kalangan ahlul Quran, yang ni orang yang rajin baca Quran, maka tidak ada darjat yang lebih tinggi daripada ahlul Quran. Pasal ahlul Quran orang yang baca banyak. Kita kena tanya, kita ahlul apa? Orang yang baca banyak Quran, hafal Quran, mengaji Quran, ahlul Quran. Orang yang baca hadis, kaji hadis, alim hadis, ahlul hadis. Tuan-tuan dan saya, kita ahlul apa?
Kalau kita banyak sembang, ahlus sembang. Kalau tengok telefon Facebook, ahlul Facebook. Ini bukan saya kata-kata tuan, termasuk saya juga lah. Jadi kita ditentukan oleh apa amalan kita. Kita ni ahli apa? Hang ahli apa? Aku ni takat menyembang banyak, ahlus sembang. Jadi darjah hang takat sembang tu. Mana? Jadi hadirin mukminin, ayat ni very clear. Kedudukan syurga itu ditentukan oleh kadar ayat Quran. Dan Quran ni siapa-siapa boleh baca. Tak kena bayang. Mailah tuan-tuan kita baca, ada masa kita baca. Kerana di hujung akhir bacaan kita, itulah kedudukan kita. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapat manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.